Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Bertemu kita lagi di kelas seni bersama Cikgu Lin. Pada minggu ini, kita akan sambung pelajaran yang lalu iaitu menghasilkan corak terancang dengan capan daripada keratan batang dan tumbuh-tumbuhan. Murid-murid dah sedia untuk belajar? Jom, mari kita mulakan. Standard kandungan kita pada hari ini adalah 2.2 corak terancang. Standard pembelajaran kita pula adalah 2.2.1 menamakan media yang digunakan untuk menghasilkan corak terancang dan 2.2.3 menghasilkan corak terancang dengan menggunakan pelbagai media. Objektif pembelajaran kita pula adalah di akhir pengajaran, murid-murid akan dapat menamakan sekurang-kurangnya 3 media untuk menghasilkan corak terancang dan memadankan keratan batang dan tumbuh-tumbuhan dengan hasil karya yang betul. Sebelum kita mulakan, murid-murid dikehendaki membuka buku teks pendidikan seni visual tahun 2 di muka surat 31 dan buku aktiviti di muka surat 19 sebagai rujukan. Baiklah murid-murid, tahukah kamu apa maksud corak? Corak ialah susunan motif sama ada secara teratur, terancang atau secara bebas. Corak terdiri daripada corak terancang dan corak tidak terancang. Corak terancang ialah motif yang disusun secara teratur dalam susunan yang tertentu. Manakala corak tidak terancang pula adalah motif yang bebas dan tidak tersusun. Corak terancang dibuat menggunakan motif yang disusun dengan teratur dan dalam susunan yang tertentu. Motif ini menghasilkan corak yang mempunyai pelbagai jenis susunan termasuklah penggunaan garisan grid dalam penghasilan corak. Baiklah murid-murid, pada minggu yang lalu kita telah belajar untuk menghasilkan corak terancang menggunakan capan jari dan tapak tangan. Pada hari ini, kita akan kenali pula tumbuh-tumbuhan yang boleh digunakan untuk menghasilkan corak terancang. Terdapat pelbagai jenis tumbuhan yang boleh digunakan sama ada keratan batangnya atau bahagian-bahagian lain seperti buah, sayur-sayuran, daun, termasuklah ubinya seperti kentang dan lain-lain. Jom, mari kita lihat satu persatu. Seperti yang murid-murid dapat lihat, ini adalah pelepah daun pisang. Batang bahagian tengah pelepah ini boleh dikerat dan dicap untuk menghasilkan hasil karya seperti gambar di sebelah kanan. Cantik kan murid-murid? Ini pula adalah sayur saideri. Batang sayur saideri boleh dikerat dan dicap untuk menghasilkan karya seperti gambar ikan ini. Cantik kan? Seterusnya adalah contoh tumbuhan-tumbuhan semula jadi yang boleh digunakan untuk menghasilkan corak terancang. Yang pertama adalah sayur bendi. Sayur bendi boleh dikerat dua dan dicap untuk menghasilkan karya seperti ini. Seterusnya adalah buah limau. Buah limau boleh dibelah dua dan dicap. Ini adalah hasil karyanya. Seterusnya adalah bawang. Bawang juga boleh dibelah dua untuk menghasilkan karya berbentuk bunga seperti ini. Seterusnya adalah sayur peria. Dan ini adalah hasil karyanya.
Murid-murid tahu ini apa? Ini adalah kentang. Kentang boleh diukir pelbagai corak untuk menghasilkan karya capan seperti dalam gambar. Contoh yang terakhir adalah buah apel dan inilah hasil karyanya. Bagaimana murid-murid? Cantik kan semua gambar-gambar tadi? Untuk aktiviti kita pada hari ini, murid-murid diminta membuat latihan dalam buku aktiviti pendidikan seni visual tahun 2 di muka surat 19. Cari dan tampalkan gambar keratan batang dan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang sesuai digunakan untuk menghasilkan corak terancang. Berikut adalah beberapa gambar yang telah cikgu sediakan. Untuk menyiapkan tugasan tadi, murid-murid boleh mencetak terus gambar-gambar yang telah cikgu sediakan ini atau boleh juga buat carian lain dan muat turun daripada internet, buku ataupun majalah. Sekian dahulu perkongsian Cikgu Lin. Murid-murid jangan lupa ya untuk siapkan tugasan. Bertemu lagi kita di minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.